أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dimuliakan barisan urus setia kelas Ikram, kelas bahasa Arab Ikram yang dianjurkan oleh Ikram Shah Alam. Seterusnya ikhwan akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji-puji dan syukur yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala diberi peluang sekali lagi untuk berkumpul, untuk kita berkumpul pada malam ni meneruskan perbincangan kita di bawah perbincangan bahasa Arab. Pada pertemuan yang pertama yang lepas, kita telah mulakan mukaddimah dan kita telah bentangkan perbezaan utama di antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Okey? Dan kita ulang lagi sekali. Ada tak yang first time masuk malam ni yang tak ada pertemuan yang lepas? Harap-harap maknanya kebanyakannya yang dah ada yang pertama kali juga. Tak apa, ahlan wa sahlan kita ucapkan. Kita akan maknanya ulang kaji sedikit. Saya minta izin kepada mereka-mereka yang dah lalui perbincangan yang lepas untuk kita buat ulang kaji ringkas untuk kita bagi peluang kepada sahabat-sahabat kita yang baru nak mula pada malam ni. Kita minta izin boleh InsyaAllah. Tak marah Okey. InsyaAllah kita buat ulang kaji sedikit. Kita sebut yang pertama sekali, ahlan Ustaz, ahlan. Perbezaan utama, perbezaan paling besar antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab ialah adanya ganti nama yang tersembunyi pada kalimah isim dan fi'il. Masih ingat? Kita ulang lagi sekali. Perbezaan utama bahasa Melayu dengan bahasa Arab ialah pada kalimah bahasa Arab, khususnya perkataan isim tu nama kita kata, dan juga fi'il tu perbuatan. Pada perbincangan bahasa Arab, dia ada ganti nama. Ganti nama tu apa? Yang aku, engkau, dia, mereka tu, itu ada di dalam kalimah isim dan fi'il bagi bahasa Arab. Okey? Yalah, memang dia punya statement ni buat orang pening sikit. Tapi ini kunci dia. InsyaAllah kita akan buat latihan banyak kali untuk kita jadikan perkara ini perkara yang betul-betul dah sebati dalam diri kita. Sekali lagi adanya ganti nama yang tersembunyi pada kalimah isim dan fi'il. Khususnya fi'il lah, khususnya perbuatan. Dan kita buat contoh. Orang Melayu bila dia sebut duduk, itu satu perkataan duduk. Satu perkataan, duduk. Tapi orang Arab, dia perkataan duduk ni, kalau kita translate bahasa Arab, contohnya kita akan kata jalasa. Jalasa. Ini perkataan Arab. Bila translate bahasa Melayu, kalau kita kata jalasa maknanya duduk, salah. Okey? Maksudnya apa? Pada perkataan jalasa, ada ganti nama dia. Orang Melayu duduk habis. Kalau kita tanya, siapa duduk? Kita tanyakan. Barulah kita akan tambah ganti nama diri. Dia duduk, engkau duduk, aku duduk,
kami duduk, mereka duduk. Nampak Dua perkataan. Aku duduk, dia duduk, mereka duduk. Adapun orang Arab, satu perkataan jalasa itu bermaksud dia telah duduk. Jalasa satu perkataan. Tapi bila translate bahasa Melayu, kalau kita kata duduk je, terjemahan tu tak lengkap. Kerana kita tak bagi tahu apa ganti nama yang tersembunyi. Kita kena kata dia telah duduk. Jalasa, dia telah duduk. Barulah terjemahan tu lengkap. Jadi sebelum ni bila kita masuk kelas bahasa Arab, apa yang kita kena buat yang pertama ialah hafal. Ya, itu yang kita sebut. Bila masuk je kelas Arab, kita semua kena hafal. Hafal apa? Hafal lah ganti nama kan. Huwahumahum, ya. Ganti nama diri tu kita kena hafal lah kan. Aku, engkau, dia, mereka semua tu. Lepas tu kita hafal pula fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kan kadang-kadang kita tanya ustaz, kenapa kena hafal? Ustaz cakap apa? Kalau kau nak faham, hafal je lah. Okay. Kita pun okey lah kan. Tak melawan kan. Hafal je lah. Cuma kita nak tahu apa fungsi hafalan. Jadi di sinilah kita nak menjawab persoalan paling besar. Antara fungsi hafalan yang utama ialah untuk mencari dan mengetahui apakah ganti nama diri. Apa ganti nama diri yang ada pada perkataan perbuatan tu? Kalau duduk, duduklah. Makan ke, minum ke, apa saja perkataan perbuatan, kita kena cari siapa yang makan, siapa yang duduk. Dalam bahasa Arab, dia dah ada sekali. Itu canggih dia dekat situ. Jadi kadang-kadang kerana kita orang Melayu yang tak biasa dengan benda ni, kita akan rasa maknanya janggal lah. Okey. Jadi untuk skip hafalan, jadi untuk kelas bahasa Arab kita ni, insya-Allah saya tak suruh hafal lah. Insya-Allah jangan takut tak ada hafalan insya-Allah. Kerja rumah pun tak ada. Memang happy betul lah. Maknanya tak ada hafalan, tak ada kerja rumah, insya-Allah ni exam pun tak ada insya-Allah. Jadi kita cubalah sedaya upaya untuk kita belajar bahasa Arab, dan kita dah pasang niat pada awal-awal dulu. Kita nak minta Allah SWT berikan kita kefahaman pada Quran insya-Allah. Okey. Izinkan saya untuk kongsi dan share dahulu skrin. Sekejap ya. Okey, saya ada berikan kepada urus setia diagram. Ya, diagram tu macam jadual. Saya yakinlah semua orang dah dapat diagram tersebut. Kalau siapa yang belum dapat, mungkin dia boleh minta pada urus setia. Okey. Okey. 20 saat untuk saya cari. Tadi ada dah hilang. Okey, yang belum dapat mungkin boleh rujuk urus setia untuk tuan-tuan dan perempuan, ikhwan-akhwat dapatkan diagram tersebut. Diagram itulah yang kita akan guna untuk ganti kita punya hafalan. Okey. Tadi sebab kita kata hafalan untuk tahu ganti nama yang tersembunyi. Kita kata tadi, fungsi hafalan utama untuk cari ganti nama tersembunyi. So hari ini kita akan gunakan diagram yang membantu kita untuk mencari ganti nama yang tersembunyi. Baik. InsyaAllah saya akan mula perbincangan kita ni. Kita masuk kepada diagram kita. Okey. Lebih kurang macam ni dia punya diagram .
Siapa yang first time lah terutamanya pada malam ni? Okey, diagram yang telah kita berikan itu ada 3 jadual. Ini jadual pertama, asas dia. Ada isim, fi'il dan haraf. Kemudian kita masuk jadual kedua. Dia punya jantina bilangan dan juga ganti nama. Kemudian yang ketiga ni ganti nama yang kita nak carilah. Okay. So, nanti dalam pembelajaran kita akan tengok, kita akan tentukan dahulu kalimah yang kita jumpa tu kalimah isim ke, fi'il ke haraf. Kemudian kalau dia kalimah isim dan fi'il, kita akan berpindah ke diagram kedua. Kita nak cari beberapa maklumat pada kalimah tersebut. Jantina, punya bilangan dan juga ganti nama. Kemudian di akhirnya kita dapat tahu. Okey. Kita ulang kaji sedikit. Setiap kalimah yang kita jumpa dalam bahasa Arab, contohnya kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, sampailah minal jinnati wan nas, kita kata kalimah-kalimah yang ada dalam Quran takkan lari daripada 3 jenis ni. Okey? Kalimah maksudnya perkataan. Kalimah maksudnya perkataan. Sama ada perkataan tu perkataan isim, kita kata nama, ataupun dia fi'il, perbuatan. Kalau dia bukan isim dan fi'il, maknanya dia haraf. Maknanya dia haraf. Iaitu haraf maknanya selain nama dan perbuatan. Okay. Nama macam batu, kayu, buku, kereta, sekolah ataupun nama orang, nama tempat kan. Musa ke Mesir, Fir'aun, Muhammad, ya, Ibrahim, Ismail, Yaqub, syurga, neraka, ya, nama. Fi'il perbuatan yang kita kata itulah aku duduk, engkau duduk, mereka makan, dia belajar, kami menulis, engkau berlari dan seterusnya. Okay. Selain daripada isim dan fi'il, nama dia haraf. Yang ada dekat dalam diagram tuan-tuan ni, yang ada dekat dalam diagram ni, beberapa contoh haraf. Ada pun dia banyak lagi lah selain daripada yang ada dalamnya. Untuk kita kenal isim, ada beberapa tanda. Yang pertama alif lam. Kita akan jumpa banyak perkataan yang ada alif lam tu isim. Alif lam selalu, bukan selalu, memang dia ada dekat depan lah. Dekat depan perkataan. Al-kitab. Ada al kat depan tu. Al-kitab. Al-bab. Ya, al-bab. Maksudnya pintu. Al tu alif lam. Bab maksudnya pintu. Dan seterusnya. Kalau dia tak ada alif lam, ada tanda yang kedua kita kata tanwin. Tanwin ni dekat belakang. Kitabun. Kita pun kitaban ke kitabin. Masjidun, masjidan, masjidin dan seterusnya. Tanda yang ketiga ialah baris bawah. Baris bawah ini berada di hujung perkataan. Baris bawah di hujung perkataan. Kemudian di peringkat permulaan kita kata kita akan bergantung banyak kepada makna sebab kita baru belajar. Kalau kita jumpa satu perkataan yang tak ada alif lam, tak ada tanwin, hujung dia pun bukan baris bawah, tapi bila kita translate, dia punya terjemahan dia contohnya pokok. Jadi dia isim lah. So, di peringkat permulaan ni kita akan bergantung banyak dengan makna. Itu kalimah isim. Kalimah fi'il, kita kata perbuatan. Orang Arab telah bahagikan pada 3. Perbuatan itu mengikut masa dia. Kalau perbuatan yang sedang berlaku, perbuatan itu tengah berlaku, orang Arab kata fi'il mudhari'. Kalau perbuatan yang telah berlaku, fi'il madhi. Kalau perbuatan yang berbentuk suruhan, kita kata dia fi'il amar. Ya, kita dah buat latihan pada pertemuan yang lepas. Fi'il madhi kita akan tambah telah. Fi'il madhi kita akan tambah telah. Contoh. Contoh. Aku telah makan. Itu fi'il madhi. Aku telah makan fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' aku makan. Begitu. Mereka telah pergi. Fi'il madhi. Sebab apa ada telah? Mereka pergi. Fi'il mudhari'. Tak ada telah.
Begitulah. Untuk peringkat permulaan, kita memang bergantung pada makna kita sebut. Banyak kali kita akan bergantung kepada makna. Dia telah makan, aku telah belajar, mereka telah minum, dia telah bermain dan seterusnya. Itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari', buang je telah. Jadilah fi'il mudhari'. Okey. Haraf tak perlu risau apa-apa. Kita tahu maksud dia, kita terus boleh pakai dalam ayat. Ya, kita ambil je satu, ambil B, maknanya dengan. Kita tahu B itu maknanya dengan, kita terus boleh pakai buat ayat. Kamu belajar B apa? Kamu belajar B apa? Kamu belajar dengan apa? Aku belajar dengan handphone. Contoh, aku belajar B handphone. Boleh terus pakai dalam ayat. Okey. Kemudian kita berpindah, kita kata, kalau kita dah tentukan kalimah tu kalimah isim dan fi'il, kita kata kita akan tengok diagram kedua kan. Untuk kita cari beberapa maklumat. Iaitu jantina, bilangan, jumlah ni bilangan, kemudian yang itu ganti nama. Kita sebut, pertemuan yang lepas, nak kenal jantina. Kita kata orang Arab kan semua dia letak jantina. Muzakkar untuk lelaki, muannas untuk perempuan. Kalau muannas, dia akan tambah ta marbutah di belakangnya. Dan kita dah buat contoh pun macam nama orang Melayu. Kalau lelaki Aziz, kalau perempuannya Azizah, kalau lelaki Jamil, muzakkar muzakkar Jamil, muannas Jamilah. Kalau muzakkarnya Kamil, muannasnya Kamilah dan seterusnya. Yang ada ta marbutah dekat belakang tu Azizah, Kamilah, Jamilah. Kalau seorang lelaki Islam, Muslim. Kalau perempuan Muslimah. Kalau seorang lelaki beriman, mukmin. Kalau perempuan mukminah dan seterusnya. Bilangan. Bilangan pula ada 3. Kita kata dia lebih kaya daripada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris ada 2, singular dengan plural. Singular dan plural sahaja. Tetapi untuk Arab, dia ada 3. Dia ada singular, mufrad. Mufrad tu singular, seorang. Dia ada plural, iaitu jamak. Jamak tu plural. Dan dia juga ada dual ataupun double, iaitu musanna. Mufrad, singular. Musanna, 2, double. Jamak, ramai. Okey? Itu bilangan. Macam mana nak tahu dia singular ke plural? Kita ambil yang tu dulu. Kita kata. Okey? Singular, dia tak ada apa-apa penambahan. Dia tak ada apa-apa penambahan. Tapi kalau dia jamak, dia plural, dia akan tambah waw nun ataupun ya nun untuk lelaki. Kalau perempuan, dia tambah alif dengan ta dekat belakang. Contoh, seorang lelaki Islam. Seorang lelaki Islam. Muslim. Muslim. Seorang tak ada apa-apa penambahan. Kalau ramai, tambah apa? Waw nun. Bunyi dia macam mana? Muslimuna. Ataupun muslimina. Okey. Kalau yang seorang perempuan Islam. Muslimah. Muslimah tambah tamar butoh. Seorang. Kalau ramai, tambah alif dengan ta. Muslimat. Okey. Alif muslimatun ataupun muslimatin. Kita kata kita ambil 2 ni dulu. Singular dengan plural. Sebab itu yang paling banyak dalam Quran. Untuk musanna penggunaannya maknanya tidaklah sebanyak singular dan juga jamak. Mufrad dan juga jamak. Okey. Kemudian yang terakhir, ganti nama tu. Ganti nama sama. Ganti nama diri pertama. Dalam kelas kita standardkan. Kalau seorang aku. Kalau ramai, kami. Kita standardkan dalam kelas bahasa Arab ni. Untuk ganti nama diri yang pertama. Kalau seorang kita terjemahkan aku. Kalau ramai, kami. Pertama Ganti nama diri kedua,
yang kita sedang lawan cakap, depan kita yang kita lawan cakap ganti nama diri kedua tu, kalau seorang kita kata engkau, kalau ramai kita terjemahkan kamu. Sekali lagi, ganti nama diri kedua, kalau seorang engkau, kalau ramai kamu, macam kamu semua kan. Ganti nama diri ketiga, kalau seorang dia seorang, kalau ramai mereka. Okay, lagi sekali untuk dalam kelas kita nak standardkan terjemahan, itu je. Nanti dah luar kelas, kita pun ikutlah anak hantar ke maknanya apa hang demo kawe itu terpulang. Cuma dalam kelas kita standardkan lah. Untuk ganti nama diri pertama yang bercakap, kalau seorang aku, kalau ramai kami. Ganti nama diri kedua, kalau seorang engkau, kalau ramai kamu. Ganti nama diri ketiga, kalau seorang dia, kalau ramai mereka. Okey. Untuk ganti nama, ni lah jawab. Ni tak. Nantilah kita akan tengoklah. Kita akan jumpa apa nanti. Ya. Baik. Kita dah bincang ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ni dah bincang. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Dah bincang kan? Dah bincang ke belum? Biasanya dah bincang kan ya? Kita ambil 2 ayat. Belum? Oh belum. Okey. Okey. Kalau belum, kita teruskan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita minta ikhwan-akhwat bersedia dengan diagram masing-masing. Okey. Jadi kita kata begini. Bismillahirrahmanirrahim ini satu ayat. Pada Bismillahirrahmanirrahim, dibina ayat ini dengan perkataanlah kalimah. Kalimah yang pertama apa? B. Siapa jawab Bismi salah. Saya tahu ada jawab Bismi. Okey. Sebenarnya Bismi itu adalah 2 kalimah, iaitu B dengan Ismi. B maknanya dengan, Ismi maksudnya nama, isim kan. Jadi B dengan Ismi nama, Bismi dengan nama. Okey, kalau kita ambil perkataan pertama ni B, perkataan B ni dengan ni, kita nak tahu kalimah B merupakan kalimah isim ke fi'il ke haraf. Kejap ikut sekali. Okey. Perkataan B merupakan kalimah isim ke fi'il ke haraf. Okey, jawapannya haraf Dan kita boleh tengoklah dekat situ pun ada contoh dia. B maksudnya dengan. Baik, kalau kalimah tu kalimah haraf, perlu tak kita pindah diagram kedua? Tak perlu. Diagram kedua ni hanya untuk isim dan fi'il sahaja. Kalau haraf tak perlu. Sebab haraf tak ada apa perbincangan pun. Tahu makna boleh seterus pakai. Okey, selesai kalimah B. Kita dah tahu dah maknanya dengan. Selepas kalimah B, kita jumpa perkataan ismi. Ismi maknanya nama. So of course lah dia kalimah isim. Okey, kalimah ismi tu kalimah isim lah. Tambahan pula, kita tengok perkataan ismi, baris dia tu baris bawah dekat belakang. So confirm dia memang kalimah isim. Dekat sini, isim. Baik, setelah kita tahu dia kalimah isim, kita akan pindah diagram kedua. Baik, perkataan ismi, yang pertama sekali kita nak tentukan jantina dia, iaitu sama ada ismi ni muzakkar atau muannas. Jawapannya dia muzakkar. Ahsanti. Dia muzakkar. Muzakkar ni laki lah kan? Kenapa kita kata dia muzakkar? Sebab tak ada ta marbutah. Tak ada dekat belakang tu. Tak ada ta marbutah, maknanya dia muzakkar.
Baik, perkataan ismi dia tak ada apa-apa penambahan, tak ada una, tak ada ina, maknanya dia singular, mufrad lah. Okey. Kemudian kita dah sebut minggu lepas, asalkan dia kalimah isim je, automatik ganti nama diri ke tiga. Automatik. Kalau isim, bila sampai dekat ganti nama ni, dia automatik yang ketiga. Sebab apa Ustaz? Sebab automatik. Okay. Automatik lah kan? Okay. So kalau ketiga, maka kita akan pergi ke diagram ketiga ni, iaitu ganti nama. Bila mana kita kata ganti nama diri ketiga, tengok dekat ketiga. Tadi kita kata dia muzakkar, kemudian kita kata dia singular. Jadi tengok ganti nama yang atas sekali, dekat muzakkar tu kita akan jumpa ganti nama diri huwa. Huwa artinya dia untuk lelaki. Kalau bahasa Inggeris kita kata he lah. Okay. Huwa maknanya he. Itu adalah ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah ismi. Okay. Kita akan buat banyak kali latihan ni sampailah kita maknanya mahir dan kita tak perlu berfikir lagi dia punya ganti nama selepas ini. Okay, tapi ini kita kena buat banyak kali. Okay, lepas kalimah ismi, kita jumpa perkataan Allah. Okay, kita ambil perkataan Allah. Kalimah Allah, nak tanya, dia kalimah isim ke fi'il ke haraf? Allah. Jawapannya kalimah isim. Okay, terima kasih yang respon. Terima kasih. Kita dah sebut juga kan, pembelajaran bahasa memang kena banyak interaktif. Okay. Kalimah Allah merupakan kalimah isim. Ada tanda tak? Ialah baris bawah ya. Dan juga confirm lah Allah memanglah kalimah isim. Okey. Kita ambil dia punya diagram kedua. Betul, baris bawah. Kita tengok diagram kedua. Sekarang ni kita kena faham. Kita bukan nak cakap jantina zat Allah tu tak na'udzubillah. Na'udzubillah lah, astagfirullah. Cuma kita nak sebut dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, perkataan Allah ni perkataan Allah, bukan zat Allah. Perkataan Allah tu dari sudut bahasa, dia perkataan muzakkar ke muannas? Okay? Perkataan Allah merupakan perkataan muzakkar. Sebab di hujungnya ni huruf ha, bukan huruf ta. Kalau muannas ta marbutah, dia ada titik. Yang ni ha. Jadi dari sudut perkataan Allah itu dia punya perkataan muzakkar lah. Dari sudut perkataan. Bilangan of course lah seorang, mufrad. Ya, Allah. Kemudian isim ganti nama diri yang ketiga, automatik. Kita buka diagram yang ketiga warna kuning. Tengok ganti nama diri ketiga hujung sekali. Tadi kita kata perkataan tu perkataan muzakkar. Kemudian ganti nama diri yang yang bilangan dia seorang atas sekali. Maknanya ganti nama yang tersembunyi ialah huwa. Huwa bahasa Inggeris maknanya he. Okay, dia untuk lelaki. Kalau kita teruskan perkataan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, secara ringkasnya kita juga akan dapat ganti nama diri huwa juga. Ya, sebab Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah nama dia. Of course dia akan ikut juga ganti nama diri itu mesti sama. Kalau tak percaya kita try Ar-Rahman. Ar-Rahman isim. Okay, kita buat cepat sikit ya. Ar-Rahman isim. Apa tanda? Alif lam. Okay, ada alif lam. Baris bawah pun tanda juga. Okay. Kalimah Ar-Rahman tak ada ta marbutah. So dia muzakkar. Ar-Rahman yang penyayang tu seorang je lah. Okay. Mufrad. Ganti nama diri ketiga. Automatik sebab isim. So sama jugalah. Bila tengok ganti nama diri ketiga,
untuk jantina muzakkar dan juga mufrad seorang, kita akan jumpa huwa. Ar-Rahim pun begitu. Exactly sama. Okey. Kita teruskan latihan ni. Perkataan alhamdu. Satu ni perkataan pertama ya. Alhamdu satu perkataan. Lillahi dua perkataan. Yang pertama li, kemudian Allah. Sebab kita belajar bahasa Arab, so kita kena pecahkan ni lah. Kita nak nampakkan dahulu bagaimana perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran ini. Kalimah pertama alhamdu, maksudnya pujian. Perkataan kedua li. Siapa cakap lillah, maknanya kurang tepat sikit lah. Sebenarnya dipecahkan, ada li bagi, kemudian Allah. Lillah bagi Allah ataupun untuk Allah. Dua perkataan. Kemudian perkataan Rabbi yang ketiga. Rabbi maknanya Tuhan. Kemudian yang terakhir kita jumpa perkataan Al-Alamin. Al-Alamin terjemahannya alam-alam. Okey. Lagi sekali ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin satu ayat. Tapi bila dipecahkan perkataan dia, alhamdu pujian. Li untuk Allah, Allah. Rabbi Tuhan. Al-alamin alam-alam. Dalam kurungan sekalian alam. Okey. Terjemahan ni, nama dia terjemahan harfiah. Apa maksud harfiah? Sepatah-sepatah. Sepatah-sepatah. Okey. Alhamdu lillahi rabbi al-alamin. Sepatah-sepatah ni namanya harfiah. Okey. Kalau kita nak translate, kita akan translate bunyi ni macam ni lah. Pujian bagi Allah, Tuhan, alam-alam. Pelik sikit bunyi dia. Sebab tu sepatah-sepatah. Sebab itu sebagian ulama yang memang tak setuju dengan harfiah ni, dia kata tak, kalau nak terjemah Quran, tak boleh sepatah-sepatah. Sebab nanti memang pelik bunyi dia. Jadi, untuk membantu kita, saya kena bagi tahu, setelah kita terjemahkan dia sepatah-sepatah, sebab kita belajar bahasa Arab, kita juga elok untuk terjemahkan secara mafhum. Mafhum ni maksudnya, daripada terjemahan sepatah-sepatah tadi, kita jadikan terjemahan yang kita faham. Okay? Kalau kita terjemah pujian untuk Allah Tuhan alam-alam, nanti orang dengar pun pelik. Jadi kita susun balik ayat tu, kita kata segala puji yang tertentu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Barulah faham. Ataupun kalau kita buka Quran, kita akan tengok terjemahan yang ada dekat Quran tu, itulah terjemahan mafhum nama dia. Terjemahan mafhum maknanya terjemahan yang boleh difahami. Sebab ni bahasa Arab, nak terjemah bahasa Melayu, kalau nak translate satu-satu perkataan tu, nanti tak faham. Jadi kalau nak faham macam mana? Kena mafhum. Mafhum maknanya untuk kita faham ayat tu. Tapi sebab kita belajar bahasa Arab kan, sebab itu kita kena tahulah perkataan tu. Okey. Alhamdu isim. Dia kalimah isim. Pindah diagram warna oranye. Jantina dia. Alhamdu tak ada ta marbutah, muzakkar lah. Bilangan pujian ni, ada apa penambahan? Tak ada. Tak ada una, tak ada ina. Maknanya satu je. Mufrad. Isim ganti nama diri ketiga, automatik. Okey, tengok pula diagram yang terakhir. Tengok ganti nama diri ketiga. Jantina muzakkar, bilangan seorang. Atas sekali. So, dhamir yang tersembunyi, ganti nama yang tersembunyi ialah huwa. Huwa dalam bahasa Inggeris terjemahannya he. Okey. Perkataan kedua, lillahi.
2 dan 3. Li, bagi ataupun untuk. Kalimah li, dia kalimah apa? Isim ke, fi'il ke, haraf? Kalimah li merupakan kalimah haraf. Ahsantum. Ada dekat situ untuk. Kalau haraf kita tak perlu pening-pening. Haraf ni dia tak ada ganti nama. Kita tahu maksudnya terus boleh pakai ya. Selepas perkataan li, kita jumpa perkataan Allah. Okay, sementara dah jumpa, saya bagi tahu secara ringkas dulu. Haraf ni yang ada dekat dalam diagram, ikhwan akhwat, haraf yang ada yang saya kumpulkan ni, an, bi, ka, ala, min, fi, li, ila ni, dia ada istilah yang mudah untuk kita panggil. Haraf-haraf ni dia panggil haraf baris bawah. Sedanglah kita cerita terus. Lagi sekali saya ulang. Haraf ni, pertama, okey. Dalam Quran haraf ada banyak. Bukan ada 8 ni, bukan. Ada banyak sangat haraf dalam Quran. Saya kumpulkan haraf-haraf yang ada dekat dalam diagram ni sebab diorang ni satu geng, satu kelompok. Yang kita namakan kelompok haraf ni haraf baris bawah. Siapa nak buat catatan boleh. Okey. Tajuk dia haraf baris bawah. Apa dia? Yang dekat si diagram ni lah. An, bi, ka, ala, min, fi, li, ila. Nama dia haraf baris bawah sebab fungsi dia, fungsi haraf-haraf ni ialah membaris bawahkan. Dengar membaris bawahkan isim. Isim selepas dia. Saya ulang lagi sekali. Haraf baris bawah yang ada dekat dalam diagram ni, fungsi dia membaris bawahkan isim selepas dia. Selepas haraf ni lah. Maknanya, selepas haraf ni, kita mesti jumpa isim. Kita mesti jumpa kalimah isim. Kita tak akan jumpa fi'il. Jadi, dia akan membaris bawahkan isim selepas dia. Sebagai contoh, daripada a'udzubillah. Okay. Kita nampak perkataan bi. Billahi. Bi ni, nama dia haraf baris bawah. Apa fungsi dia? Membaris bawahkan. Siapa? Isim. Isim yang mana? Selepas itulah Allah. Jadi Allah ni, kita tengok baris dia baris bawah. Billahi. Baris bawah tu di hujung ya. Maksudnya di hujung. Okey, jadi billahi baris bawah. Kalimah Allah baris bawah sebab sebelum dia ada haraf B. Apa fungsi dia? Membaris bawahkan siapa? Isim. Yang mana selepas dia? Jadi billahi. Sama juga perkataan min. Perkataan min. Dia pun kalimah haraf. Haraf apa? Haraf baris bawah. Tengok fungsi dia membaris bawahkan isim selepas dia, iaitu asyaitan. Cuba kita baca asyaitani. Jadi asyaitani baris bawah sebab dia datang selepas min. Ini kira pelajaran baru lah ni. Ya? Jadi asyaitani baris bawah, dia kalimah isim yang dibaris bawahkan sebab min. Okey. Yang ni pun kita jumpa yang sama. Bismi. B haraf baris bawah, dia membaris bawahkan isim selepas dia, iaitu ismi. Tadi kita sebut juga dekat sini sama juga. Lillahi. Li haraf baris bawah, fungsi dia membaris bawahkan isim selepas dia. Okey. Itu kalimah li. Lepas tu kita jumpa kalimah Allah. Kalimah Allah tak ada masalah lah. Tadi kita dah bincang. Kalau kita nak cari ganti nama yang tersembunyi, kita akan jumpa huwa. Tadi kita dah cari. Selepas kalimah Allah, kita jumpa perkataan Rabbi.
Rabbi maknanya Tuhan. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Ada baris bawah, isim. Kemudian, jantina untuk perkataan Rabbi. Kita akan kata muzakkar sebab tak ada ta marbutah. Bilangan Rabbi satu je lah. Mufrad. Tak ada apa-apa penambahan. Tak ada una, tak ada ina. Kemudian sebab dia isim, otomatik ganti nama diri yang ketiga. Tengok diagram terakhir, ganti nama diri ketiga, jantinanya muzakkar, bilangan dia seorang. Tengok yang atas sekali, jadi bilangannya seorang maknanya dhamir yang tersembunyi ialah huwa. Huwa pun maksudnya dia untuk lelaki. Okey, last. Perkataan terakhir. Untuk ayat ini, perkataan terakhir al-alamina. Perkataan al-alamin, makna dia alam-alam. Terjemahan dia. Baik, kita nak tanya al-alamin merupakan kalimah isim ke fi'il ke haraf? Kalimah isim. Ya. Sebab apa dia isim? Ada alif lam. Okey. Setelah kita tahu dia kalimah isim, kita pindah diagram kedua. Tengok diagram oren. Jantina, sebelum tanya jantina, kita tanya bilangan dulu. Alam-alam, bilangan dia seorang ke ramai? Mufrad ke jamak? Kita kata kalau kat rumah pun jawab je. Kalau kat rumah pun jawab. Tak nak komen pun jawab je, keluarkan suara sebab ni bahasa dia akan bantu kita. Okey. Jawapan dia jamak, betul. Banyak. Sebab apa dia jamak? Kita nampak penambahan dekat belakang dia tu. Dia tambah apa? Dia tambah, betul, ada ya dengan nun. Ina. So boleh nampak dekat situ. Kalau satu je alam, orang Arab kata alam. Alam. Satu. Tapi bila dia jamak, dia jadi alamin. Dia tambah ya dengan nun nak menunjukkan dia ramai. Okey. Penambahan ya dengan nun ini adalah penambahan untuk muzakkar, lelaki. Sebenarnya ada satu nota juga yang saya bagi tentang jantina dengan bilangan, tapi itu nanti kemudian kita tunjuk. Kalau InsyaAllah rasanya dah ramai dah dapat. Yang ni dia. Ni. Dah dapat kan? Okey, kita ambil sikit ya. Nanti minggu depan ke minggu satu lagi kita akan bahas panjang lebar. Tapi secara ringkasnya, inilah dia kalau kita nak tengok kalimah isim untuk bilangan dan juga jantina. Okey. Bilangan sebelah tepi ni. Ini bilangan. Sebelah atas jantina. Bilangan dekat bawah, jantina dekat tepi. Dia lawan. So jantina ada dua. Muzakkar, muannas. Bilangan ada tiga. Mufrad, seorang. Muthanna, dual, double. Jamak, ramai. Jamak ada dua jenis. Dia ada jamak salim dengan jamak taksir. Nanti kemudian jamak taksir tu nanti lupakan dulu. Nanti kemudian kita cerita. Okey, inilah dia secara ringkas. Kalau seorang lelaki dia muzakkar dia muslim. Kalau muannas dia muslimah. Tambah ta marbutah. Untuk jamak, kita boleh nampak dekat situ penambahannya waw dengan nun ataupun ya dengan nun. Kalau muannas, dia tambah alif dengan ta. Kadang-kadang atun, kadang-kadang atin. Untuk musanna, penambahan dia yang ini. Alif
dengan nun ani ataupun aini. Dia tambah ya dengan nun juga, tapi sebelum ya tu baris atas. Aini punya dia. Contoh seorang Islam Muslim. Seorang. Kalau ramai, sorry. Kalau dua orang Islam, bunyi dia macam ni. Muslimani. Kat rumah tu sebut je. Keluarkan suara sikit. Muslimani. Ataupun muslimaini. Kat rumah tu sebut. Itu untuk dua. Dua orang Islam. Muslimani ataupun muslimaini. Dua orang tu. Kalau ramai, muslimuna ataupun muslimina. Siapa yang dekat rumah, keluarkan suara dia dekat rumah tu. Muslim seorang, muslimani ataupun muslimaini, dua orang Islam. Kalau orang-orang Islam, muslimuna ataupun muslimina. Ramai. Kalau perempuan pula, muannas pula. Seorang perempuan Islam. Muslimatun, muslimah tambah ta marbutah. Kalau dua, muslimatani ataupun muslimataini. Muslimatani ataupun muslimataini. Dua. Sama juga ditambah alif dengan nun, cuma ada ta tu lah. Sebab dia perempuan kan. Kalau ramai, muslimatun ataupun muslimatin. Okey. Yang ni secara ringkas dia punya bilangan dan juga jantina. Sebenarnya tadi kita nak sedang bincang ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin jamak, ramai. Untuk muzakkar. Tadi kan? Untuk muzakkar dia tambah ina ataupun una. So, jantina dia muzakkar. Bilangan dia jamak. Ganti nama diri ke berapa? Ketiga lah. Sebab apa ketiga? Sebab isim. Kalau isim dia automatik ketiga. Automatik ketiga. Okey, cuba tengok. Ganti nama diri ketiga. Jantina tadi kita kata muzakkar. Bilangan dia jamak. Kena tengok yang bawah sekali. Apa ganti nama yang kita jumpa dekat situ? Kita jumpa home. Betul Betul. Mereka. Ahsan. Home maknanya mereka. Ramai. Ganti nama diri ketiga, ramai. So itu untuk ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang belajar bahasa Arab bukan kelas tafsir. Kalau tafsir, ada ustaz-ustaz kat sini, ustaz tafsir dia ceritalah tafsir. Segala puji tertentu, puji itu macam mana untuk Allah. Rabbi, kenapa pakai Rabbi, Rububiyah, Al-Alamin, kenapa dia jamak. Itu perbincangan tafsir. Tapi perbincangan bahasa Arab, inilah dia. Al-Alamin, dia jamak. Dia memang Allah gunakan jamak. Untuk tadabbur pun menariklah untuk kita fikir. Kenapa Al-Alamin jamak? Kan? Alam-alam, kenapa dia jamak? Itu bolehlah dibincangkan dalam tadabbur Al-Quran. Okey. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kita dah bincang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga kita akan jumpa huwa pada kedua-dua perkataan. Okey. Kita ambil ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Perkataan pertama, Maliki. Maksudnya yang memerintah ataupun raja.
Perkataan kedua, yaumi. Yaumi maknanya hari. Yaumi maknanya hari. Perkataan ketiga, ad-din. Ad-din maksudnya kiamat lah. Ya, hari kiamat. Ad-din ada banyak makna. Antara maknanya pun agama pun ya. Tapi kasih dalam kurungan, maksudnya mafhum tu kan, kiamat. Maliki yaumi ad-din. 3 perkataan. Maliki yang memerintah ataupun raja. Yaumi hari, ad-din kiamat. Yang memerintah hari kiamat. Itu maksud dia lah, kita pun boleh faham. Baik, kita ambil perkataan maliki. Dia isim. Betul ke? Betul, sebab ada baris bawah. Yang memerintah. Isim raja. Raja isim lah. Kalau perbuatan, dia ada ganti nama. Aku perintah. Engkau perintah. Mereka perintah. Itu fi'il. Tapi kalau yang memerintah, ya, raja, maksudnya di isim. Jantina maliki, muzakkar. Confirm, tak ada tamar butah. Bilangan yang memerintah seorang je. Tak ada una, macam tadi kan? Tak ada ina, betul? Ganti nama diri ketiga, sebab isim. So, dhamir yang tersembunyi dalam maliki ialah huwa. Ganti nama diri ketiga, jantina muzakkar, bilangan dia seorang. So, huwa lah. Huwa maknanya he dalam bahasa Inggeris. Lepas kalimah maliki, kita jumpa yaumi. Yaumi maksudnya hari. Okey, yang ni kita tak perlu cari pun, dia punya ganti nama. Ya. Kemudian perkataan ad-din, hari kiamat, pun tak perlu kita cari ganti nama. Kalau cari, kita akan jumpa huwa lah. Sama juga ya. Okey. So far, ada soalan ke? Faham InsyaAllah. Peringkat permulaan ni sangat penting untuk kita ulang banyak kali cari ganti nama ni. Sebab dia kunci, dia macam kunci. Nanti bila kita dah masuk detail yang perbincangan bahasa Arab grammar nanti, bila kita dah mahir ganti nama ni, insya-Allah banyak perkara mudah. Ya. Memahami adanya ganti nama diri, ini macam kunci dia, insya-Allah. Yakin percayalah. Ya. InsyaAllah nanti bila dah perbincangan masuk perbincangan panjang, dia akan memudahkan banyak perkara. Okey. Kita ambil ayat yang seterusnya. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perkataan pertama, iya. Kemudian kita jumpa ka. Iyyaka, kita pecahkan pada dua. Iya hanya sesungguhnya, ka engkau. Kemudian perkataan na'budu, maksudnya kami sembah. Seterusnya tuan-tuan jumpa perkataan wa. Wa maknanya dan. Lepas tu diulang balik yang tadi, iya hanya sesungguhnya, ka engkau. Perkataan terakhir nasta'in. Nasta'inu artinya kami memohon pertolongan. Boleh? Itu pecahan makna ataupun kalimah yang ada pada ayat yang berapa ni? Kelima. Ayat kelima. Hanya sesungguhnya engkau kami sembah dan hanya sesungguhnya engkau kami mohon pertolongan. Itu terjemah satu-satu tu. Dia pelik sikit kan bunyi dia. So macam mana nak buat? Kita mafhumkan dia. Hanya kepada engkau lah wahai Allah kami sembah. Dan hanya kepada engkau lah wahai Allah kami mohon pertolongan. Betul kan? Itu mafhum.
Barulah kita faham makna dia. Okey. Untuk perkataan pertama, ia, dia merupakan kalimah isim ke fi'il ke haraf. Untuk kelas malam ni, kita kata dia haraf. Untuk memudahkan perbincangan. Kita kata dia haraf, kita panggil dia haraf penegasan. Mudah. Apa fungsi dia? Menegaskan. Hanya sesungguhnya kan. Okey. Untuk kelas malam ni kita kata dia haraf. Kita tak payah masuklah perbincangan yang bahasa Arab yang detail tu, perselisihan ulama tu. Bukan tempatnya dah dekat sini. Kita mudahkan perbincangan. Ia kita kata dia haraf. Kita panggil dia haraf penegasan. Fungsi dia untuk menegaskan. Sebab itu kita kata dekat situ terjemahannya hanya sesungguhnya. Okey. Lepas kalimah iya, kita jumpa perkataan ka. Ka maknanya engkau. Nak tanya, ka ni isim ke fi'il ke haraf? Jawapannya isim. Ahsanti, bagus betul lah, tu isim lah. Ya, engkau. Okey, kaedah dia ambil kaedah kan? Ambil kaedah. Semua ganti nama diri isim. Okey, semua ganti nama diri isim lah. Nama pun ganti nama, kan, isim lah. So semua ganti nama diri isim. Okey, ada satu lagi nota. Ini dia. Siapa yang tak dapat, yang ni kena minta dengan urus setia. Okey. Yang ni dia panggil nota ganti nama. Jadi ikhwan akhwat tengok, kalau print pun cantik lah kan? Nampak sikit kat tangan tu. Okay, so ganti nama ni yang ada dekat sebelah kanan ni, dia panggil ganti nama yang terpisah. Exactly sama yang macam dekat dalam diagram tadi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ni. Orang Arab panggil yang terpisah tu mufasil. Tak apalah, tak payah hafal lah yang Arab tu. Ya, hafal yang ni je, terpisah. Kalau dia melekat, yang sebelah kiri. Nampak Kalau huwa, terpisah. Kalau melekat, dia jadi hu je. Nak kenal terpisah melekat ni biasanya, kalau yang terpisah ni dia dekat depan, yang melekat ni dekat belakang. Kalau huma sama huma, kalau hum pun sama hum, tapi dalam Quran kadang-kadang dia him lah. Sama Kalau ikut bunyi asalnya hum, tapi dalam Quran dia akan ada cara bacaan dia, ya. Apa nama dia? Tashil ke apa, dia akan ikut baris yang sebelum dia tengok. Kalau contohnya sebelum dia huruf ya, dia akan jadi him. Betul. Terima kasih Amir. Amir Afwan. Who ataupun he kalau dalam Quran, dia tengok sebelum dia. Kadang-kadang who, kadang-kadang he. Hum, kalau huma pun kadang-kadang hima ataupun huma. Ha tu boleh baris bawah juga. Untuk Quran je. Kalau luar pada Quran, dia biasanya dia tak berubah. Kalau hu, kalau huma, kalau hum. Tapi dalam Quran, dia jadi hem pun boleh. Okay. Kita pergi dekat ni, anta. Anta maknanya engkau. Okay. Anta maknanya engkau, tapi bila melekat, dia panggil ka. Jadi tadi, kenapa tak iya anta? Sebab dia gunakan yang melekat. Iya ka. Nampak? Sebab apa dia melekat dekat belakang? Iya ka dekat belakang. Tapi kalau dia ada dekat depan, mungkin dia kata anta iya. Mungkin boleh sebut jadi macam tu lah. Walaupun orang Arab tak pakai macam tu. Tapi sebab dia dekat belakang, dia pakai ka. Kalau ramai, kum.
Kalau ana boleh turun kat situ ataupun nahnu Okey. Kita berhenti dekat sini. Kita berhenti dekat sini. Kembali tengok kita tadi sampai pada ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sambung insya-Allah pertemuan akan datang untuk ayat ini. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa perbincangan dia? Kita akan sambung pada pertemuan akan datang ya. Kesimpulan perbincangan malam ni, kita sedang mengemaskan maklumat kita mencari ganti nama dhamir yang tersembunyi pada kalimah isim dan fi'il. Kita nak mahirkan benda ni supaya apa sahaja perbincangan bahasa Arab yang datang nanti kita harap mudah. Sebab kunci dia tu dah ada. Ya. Selalunya kita orang Melayu ni dia macam tak boleh terima. Kadang-kadang saya kalau mengajar kan bahasa Arab kan, orang persoalan yang paling orang tanya ialah kenapa tersembunyi? Kenapa ada dhamir tersembunyi? Kenapa ada ganti nama tersembunyi? Itulah sebab kita orang Melayu tak ada kan. Jadi kita nak terima benda tu macam besar sangat. So kita ulang. Cari ganti nama. Akhirnya bila kita boleh terima benda ni, insya-Allah yang lain tu dia akan jadi mudah insya-Allah. Okey, wallahualam. Terima kasih atas perhatian semua. Minta maaf kelemahan kekurangan malam ni ya. Ada kelam kabut sikit mudah-mudahan Allah SWT terima doa-doa kita, permintaan kita. Ya Allah, kami nak faham Quran. Itu sahaja melalui perbincangan bahasa Arab ni. Okey, terima kasih kepada semua juga. Wa iyyakum wa jazakum mithlah. Kita bertemu pada pertemuan akan datang. Boleh ready dengan diagram, mungkin dah print. Rasanya ada kesilapan sikit pada hia dekat diagram tuan-tuan tu. Saya tertulis huya macam tu Ha tu baris depan nanti betul kan Dia pada baris depan tukar baris bawah. Okey. Lepas tu jadual jantina dengan bilangan tadi, kalau ada yang ada print mungkin boleh print, keluarkan supaya lebih nampak, dan juga jadual dhamir. Okey, boleh print juga supaya boleh nampak dia punya lebih jelas. Okey, wallahu alam. Sekali lagi terima kasih juga pada semua. Mohon maaf. Kita jumpa pada pertemuan akan datang. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.